untuk bercakap, anak kena faham apa yang dia dengar. Okey, dengar betul-betul. Ini ayat ni penting ni. Okey, anak kena faham perkataan yang dia dengar tu, dia kena faham. Contoh kalau kita sebut cakap buka, dia dengar buka tu, dia dah tahu dah buka tu macam mana. Kalau kita kata apple, dia dengar perkataan apple tu, dia dah tahu dah apple tu apa, yang mana satu. Dengan mendengar. Tapi kalau kita buat sign tu, itu bukan untuk bercakap. Dia boleh faham tapi dia faham sign. Kalau visual dia faham sign. Contoh kita buat macam ni. Nak makan tak? Nak makan tak? Memang kita cakap tapi ada sign. So mungkin anak tu dia faham sign. Okay, dia faham sign. Kalau dia faham yang sign ni, bukan faham yang kita kata makan tu, yang dia dengar tu. Okay, dia faham, dia tengok gesture, dia faham apa yang dilihat secara visual. Yang itu bukan untuk bercakap. Yang untuk bercakap yang dia kena faham dengan dengar je. Kalau kita kata nak makan tak? Kita cakap macam tu, dan dia boleh angguk. Yang menunjukkan memang dia nak makan. So yang tu dia faham lah maksudnya perkataan makan tu. Okay, anak faham, macam kalau bagi arahan faham tapi masih lagi belum bercakap, ataupun nampak macam faham banyak tapi bercakap masih lagi sikit-sikit sangat, baru je keluar sikit-sikit, patah dua patah je baru, masih lagi tak boleh nak sambung ayat. Contohnya vocab masih lagi sedikit yang dihasilkan. Jadi selalunya saya akan cakap, saya akan tanya balik, agak-agaknya berapa banyak yang dia faham. Saya tanya macam tu. Okay, agak-agaknya berapa banyak yang dia faham. Tapi untuk malam ni saya nak discuss apakah tanda-tanda kalau kita nak test lah. Kalau kita nak test, tengok anak ni betul-betul faham ke, ataupun sebenarnya dia tak faham lagi secara mendengar. Maksud saya dia faham secara mendengar. Dengan hanya mendengar dia boleh faham. Okey, so ada dua tanda, ada dua perkara yang kita boleh test. So tanda yang pertama adalah anak boleh follow, boleh follow arahan kita, ataupun boleh ikut apa yang kita cakap melalui sama ada dia ambil, dia tunjuk, respon lah. Anak boleh respon dengan betul apa yang kita bagi arahan dengan hanya kita cakap je. Tapi kita tak bagi any sign. Kita cakap je. Tapi kita tak bagi sebarang bantuan, sebarang sign. Contohnya kita tak tunjuk, kita tak keling-keling pakai mata. Kita tak ada buat macam ambil topi. Ni topi. Contoh itu pakai sign kan. Ni tak ada. Kita cakap ambil topi. Macam tu je. Lepas tu dia boleh pergi ambil topi dia. So maksudnya dia faham. Mungkin dia faham topi, ataupun dia faham dua-dualah perkataan ambil dan juga topi. Maksudnya contoh kita bagi pergi tutup lampu. Kan kalau dia tak faham pergi, tak faham tutup pun, dia faham kata lampu sahaja pun kadang-kadang dah cukup dah untuk membolehkan dia pergi buat arahan tu. So maksudnya kita kena betul-betul perhatikan sama ada dia betul-betul faham semua perkataan tu, ataupun dia hanya faham kata lampu je. Lepas tu dia agak-agak. Sebab anak ni dia pandai tu, dia boleh agak-agak macam kita lah. Kalau dengar lampu, lampu sama ada tutup atau buka je lah. Kalau dah memang terbuka, tutup. Kalau dah memang tertutup, buka. Itu je kan. Tak payah tahu pun tak apa. Tapi ada cara lain untuk kita test benda tu. Okay, ada cara lain untuk kita test benda tu. Sama ada dia betul-betul faham tiga-tiga perkataan pergi tutup lampu tu ke, ataupun dia faham kata lampu sahaja. Okay, tu yang masuk nombor 2 kejap lagi. Yang kedua adalah, tadi yang pertama ni, yang kedua adalah anak boleh melakukan arahan yang kita bagi walaupun kita tukar arahan tu. Dia macam ni. Ini berkaitan dengan rutin. Contoh saya bagi rutin. Okay, kenapa saya kata anak tu tadi mungkin sebenarnya dia tak faham pun apa yang kita cakap, tapi dia faham sebab benda tu adalah dah jadi rutin pada dia. Benda tu daripada kecil dia buat. Contoh dia macam ni. Pampers. Contohlah pampers. Lepas buka pampers dia, biasanya pampers tu daripada kecil kita memang ajar dia pergi letak dalam tong sampah. Daripada kecil, daripada dia tak faham lagi. Pampers, jom kita buang, letak tong sampah. Setiap kali, mungkin kita dah buat benda tu berulang-ulang kali dengan dia. So dia dah tahu pampers tu, setiap kali tu kena buka letak dalam tong sampah. Setiap kali tu kena letak tong sampah. Dah jadi benda rutin. So, let's say lah kita bagi arahan, contohnya kita kata kat dia, dia buang pampers. Kita bagi arahan, kita bagi pampers tu kat dia. Tapi adakah dia faham situasi pampers kena buang dalam tong sampah, ataupun dia faham apa yang kita cakap buang dalam tong sampah?
Ada beza tu tau. Okay, kalau dia faham apa yang kita cakap buang dalam tong sampah, okay, tak apa, maksudnya betul dia faham. Tapi kalau dia faham situasi, dia tahu pampers buang tong sampah. Kalau kita tak bagi arahan pun, dia tahu mana nak buang benda tu. Itu sebenarnya yang menunjukkan rutin. Maksudnya kita ambil pampers tu, kita bagi je kat dia. Tak payah cakap buang dalam tong sampah. Dia ambil, dia tahu nak buang kat mana. Dia terus buang dalam tong sampah sebab benda tu dah rutin. Arahan tu pun kita dah buang banyak kali, tapi kita tak tahu dia dapat ke tak. So, macam mana kita nak test adalah yang saya kata tadi, iaitu anak tu dapat buat arahan rutin walaupun kita tukar arahan tu. Contoh, ataupun dia jadi confused. Dia macam macam tu. Tu maksudnya memang dia betul-betul mendengar. Okay, kalau let's say macam ni. Let's say satu hari cuba pampers tu bagi arahan kat dia, ni pergi letak dekat sinki. Contoh. Selalu kan kita cakap buang dalam tong sampah. Tapi satu hari pampers tu kita cakap pergi letak kat tempat lain. Ataupun kita kata ni pergi bagi dekat kakak ataupun bagi kat ayah. Contoh. Pampers bagi kat ayah, contoh. Kita bagi macam tu. Kalau dia macam terpinga-pinga, dia macam nak buat apa? Itu menunjukkan yang dia mendengar arahan kita tadi tu berbeza daripada arahan sebelum ni. So itu maksudnya dia mendengar, dia memang dengar. Tapi kalau kita kata okay, bagi kat ayah, dia ambil pampers tu selamba dia pergi buang dalam sampah. Itu maksudnya sebenarnya kita kena macam identify balik, adakah betul-betul dia faham dengan mendengar ataupun dia faham situasi tu sebab kita dah buat benda tu dari kecil. Untuk bercakap dia kena ada satu skill atau satu kefahaman kita panggil sebagai auditory comprehension. Nama dia auditory comprehension. Sebab tu kalau latihan untuk kefahaman untuk kanak-kanak didik, kita buat latihan dengan mendengar. Kita tambah sign tu sebab kita nak bagi dia cepat faham apa yang kita cakap. Tapi nanti bila kita nak test dia dengar, dia faham ataupun tidak, kita akan bagi memang latihan, kita akan bagi maksudnya arahan dengan hanya mendengar saja. Macam contoh macam tangan macam ni, kita akan bagi teacher bola. So mata kita dekat dia, even mata pun kalau saya jaga, saya tak tengok dekat objek tu. Sebab sometimes kalau budak yang boleh baca kita punya gerakan mata, gerakan expression, gerakan badan, dia akan tengok tak mata kita tengok kat objek mana. Kita tengok dekat situ, macam ada gambar kita kata ambil bola, kita tengok dekat bola. Dia tengok mata kita tengok kat bola, dia ambil. Memang ada. Dia cerdik. Dia tengok, dia baca kita punya body language, dia baca kita punya isyarat-isyarat yang ada. Sebab dia nak faham benda tu kan, dia nak tahu dia nak kena buat apa. So dia pandai, dia tricky. So biasanya saya akan macam tangan bagi teacher bola. Macam tu kan. So tengok. So kalau dia ambil dan bagi gambar bola yang betul, so maksudnya dia faham lah bagi, perkataan bagi, perkataan bola, dia faham. Tapi kalau arahan kita tunjuk dekat bola tapi dia ambil bagi, maksudnya dia tak faham perkataan tunjuk tu, tapi dia faham perkataan bola. Boleh nampak tak? So perkataan tunjuk, bagi semua tu tak boleh kira sebagai vocab yang dia faham. Mungkin bola je yang kita kira satu. Dia faham sikit-sikit Mandarin tu. Adalah few vocab Mandarin. Okay. So tiba-tiba orang ada seorang Chinese ni, dia cakap Mandarin, dia bagi arahan dalam Mandarin. Tiba-tiba dalam arahan tu ada satu perkataan yang kita faham. Satu atau dua perkataan yang kita faham. Walaupun dalam perkataan tu panjang kan, ayat tu mungkin panjang, tapi kita ada beberapa, mungkin satu atau dua perkataan yang kita faham dalam ayat tu. Kita dah boleh teka sebenarnya dia macam apa. So kita akan teka berdasarkan situasi. Kita teka ayat tu dan kita buat berpandukan kita punya tekaan. Tapi kita bukannya faham the whole sentence. Kita hanya faham satu atau dua perkataan je. Yang itu dipanggil dia tu kalau dalam speech punya ni kita panggil sebagai ICW, Information Carrying Words. Perkataan yang membawa info kepada seluruh ayat. Sebab tu kalau kita dengar orang bercakap, kita takkan tahu, kita takkan detect semua perkataan dia cakap, tapi kita akan detect certain words yang membuatkan kita boleh faham the whole sentence. Perasan tak benda tu? Sama juga dengan kanak-kanak. Kalau kita cakap panjang dengan dia, belum tentu dia tahu semua perkataan tu. Dia agak-agak je. Dia agak-agak terteka je. Dia cerdik memang macam tu. Dia tak perlu faham semua perkataan pun. Sebab tu kalau ada latihan satu dipanggil sebagai latihan kefahaman Information Carrying Words. Dia ada cara nak buat Information Carrying Words ni. Dia teknikal sikit lah. Bukan teknikal, dia structured. Very structured. Yang tu kita betul-betul ajar on kefahaman yang kita tahu berapa banyak perkataan yang dia faham dalam satu ayat. Adakah dia boleh detect semua perkataan dalam ayat tu. Itu ada teknik dia. Kalau macam tu maksudnya memang kita nak kena test satu-satu lah kalau macam tu. Okay,
kadang-kadang kita bagi arahan sekali lalu, dia senyum je. So yang macam tu kita memang nak kena test vocab dia betul-betul. Macam contohlah vocab-vocab yang familiar dia kenal ke tak. Contohnya kalau kita ada a set of picture or a set of macam objek kan, kita buat satu ni, kita kata bagi mama gambar. Contoh masa esok ada gambar apple. Okay mak, apple. Dia boleh tunjuk ataupun ambil bagi tak. So kalau dia ambil bagi, okay dia kenal lah apple tu. Maksudnya kita kena test dulu, okay, sebelum dia nak dengar arahan, kita nak tahu dia boleh faham arahan ke tak. Kita kena test dulu vocab-vocab apa yang dia dah tahu, especially vocab-vocab yang familiar. Contoh nama-nama makanan, nama-nama objek sekeliling, dia dah kenal ke belum. Lepas tu baru kita test, kita tengok okay dia faham tak perkataan kata kerja. Macam mana satu tidur, boleh tak dia kenal gambar orang tidur. Okay, mana satu orang makan, dia boleh kenal tak makan tu yang mana. Okay, mana satu minum, dia tahu tak minum tu yang mana. So kalau dia kenal tu, so maksudnya kita tahu dia dah kenal dah ada a few vocab. Mungkin tak banyak, tapi sebab sometimes kalau dia boleh angguk geling, maksudnya dia faham. Kalau anggukan dengan gelengan itu betul. Contoh kalau kita nak makan tak, maksudnya memang tak nak makan, maksudnya dia faham lah tu, makan tu. Perkataan makan tu mungkin dia faham. Dia faham soalan tu, dia boleh jawab. Itu dia jawab soalan tu tahu, anggukan dan gelengan tu. Dia jawab soalan tu tapi dengan gesture. Dia menjawab dengan gesture. Maksudnya dia dah faham dah soalan kita tanya tu. Yang puan tanya tu dia dah faham dah tu.